pada malam ini we're in for a special treat. Ya. Kerana kita bersama dengan seorang demonologist, iaitu Saudara Sheikh Zaurin dari Komuniti Ruqyah Syariah Singapura, bersama dengan kami di Konti Ria 897 FM. Selamat malam tuan. Selamat malam. Dan kalau kita sebut berkenaan dengan istilah demonologist ini, mungkin bagi para pendengar yang tidak memahami istilah tu, apakah skop kerjaya seorang demonologist? Mungkin dapat berikan sedikit perincian. Okay, demonologist ni maknanya study of demons. Okay, maknanya saya akan mengkaji mengenai latar belakang jin, okay, syaitan ataupun yang seumpama dengannya, dan ni apa, untuk lebih memahami. Dan bila saya akan melakukan yang dipanggil apa, exorcism atau mengeluarkan makhluk-makhluk halus yang mengganggu di dalam tubuh manusia, jadi saya perlu nak mengetahui dan cara-cara mereka dan nama-nama mereka dan bagaimana untuk berhadapan dengan mereka dan apakah dia punya kelemahan dan kekuatan mereka. Baru-baru ini Sheikh telah pun melakukan satu forum perbincangan bersama dengan student-student, para pelajar di Universiti Singapura NUS pada hari Sabtu lalu ya. Ini berkenaan dengan seminar ataupun forum apa ni? Okey, ini sebenarnya adalah seminar mengenai exorcism. Okey, apa itu exorcism dan apa itu possession, maknanya kerasukan, kepada pelajar-pelajar yang berbilang bangsa, dan mereka tidak ketahui dan mereka pun tidak tahu yang sama ada di Singapura ni ada orang yang dipanggil exorcism seperti saya ni. Jadi saya menerangkan pada mereka dan melakukan soal jawab dan menjawab setiap pertanyaan mereka tentang apa-apa yang mereka ingin tahu tentang exorcism, tentang possession, tentang apa demons, jin atau syaitan ni. Sejauh ini mungkin dapat bertanya, saya difahamkan anda mempunyai klientel yang cukup luas, bukan saja di Singapura, malahan terdapat klien-klien anda yang datang daripada New Zealand, di benua Afrika dan seumpamanya, datang ke sini berjumpa dengan anda semata-mata ingin mencari rawatan bagi gangguan yang mereka alami. Sejauh ini anda telah pun berada dalam bidang ini selama berapa tahun ni tuan? Okay, saya sudah berada di dalam bidang ini dalam hampir dekat 21 tahun. 21 tahun. Okay, dan sakit saya bukan setakat daripada Singapura, malah daripada Nusantara dan juga daripada negara-negara seperti Afrika, daripada London, daripada Canada, Australia, New Zealand. Dan mereka mendapati hikmat saya ni daripada internet, okay, daripada video di YouTube, dan mereka tertarik dan mereka menghubungi saya. Cara anda ni bagaimana? Adakah dari segi rawatan tradisional ataupun pembacaan ruqyah, bagaimana ni? Anda berpaksi pada mana? Pada saya sambil pendekatan yang universal. Okay, saya beragama Islam, dan tentunya saya akan berpandukan kepada lunas Islam, dan saya pastikan yang saya tidak terkeluar daripada Islam. Dan dalam masa yang sama saya gunakan kaedah berhima, walaupun mereka ini adalah satu entiti yang kadang-kala mereka jahat. Okay? Jadi saya pilih untuk berbincang, kerana kalau jika saya gunakan kekerasan atau menggunakan kekuatan, maka sakit saya itu akan yang sakit, dan makhluk ini tidak sakit. Dan apabila makhluk ini sakit, dan makhluk ini akan menyakitkan sakit saya, dan nanti lama-lama bukan makhluk ini yang sakit, pesakit saya yang lebih sakit, dan mereka akan lari dan tidak mau dirawat, dan keadaan akan jadi lagi teruk daripada awal yang sebelum mereka berjumpa dengan saya. Anda mengatakan rawatan anda berbeza. Anda tidak melakukan rawatan per se, bermaksud ada beberapa series rawatan yang perlu dilaksanakan. Anda masuk, selesaikan, dan kemudiannya langsung saja. Mungkin dapat berikan lebih banyak lagi perincian perbezaan pendekatan anda untuk berhadapan dengan perkara seperti ini. Pada saya cenderung untuk rawat. Okay, cara saya rawat tu saya ibarat macam surgeon. Maknanya saya akan operate. Okay, dengan bukan operate secara macam operation, mana saya akan cuba sedaya upaya yang mampu dengan izin Allah
untuk keluarkan gangguan tu dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. Dan tidak perlu pada rawatan susulan. Yang apa saya akan berikan satu macam jalan keluarnya dengan cara saya akan masukkan dalam saya punya WhatsApp group, dan saya akan ajarkan cara untuk merawat diri sendiri, self healing. Itu lebih baik dan mereka akan dekat diri pada Allah. Itu tujuan asal saya. Dalam rawatan ni, adakah dalam 21 tahun anda lakukan perkara ini, ada yang mengatakan kalau anda melaburkan masa dan tenaga untuk mendalami bidang ini, ianya akan memakan diri. Bagi anda, ada rasa seperti itu? Ya, memang benar. Ia akan makan diri saya. Dan bukan setakat diri saya, keluarga saya, harta benda saya, kehidupan saya. Kerana komuniti Ruqyah Syariah Singapura ni, kami khususkan fokus kami kepada masalah mangsa-mangsa yang disihir. Jadi masalah sihir ni bukannya mudah untuk ditangani, kerana sihir itu sendiri adalah ilmu sihir. Dan untuk menghadapinya perlu ada ilmu. Dan dia punya repercussion, dia punya risikonya ialah saya akan terima apa yang pesakit saya terima. Makna sakit yang dialami juga anda mengalami perkara yang sama. Ya, kerana saya telah masuk campur urusan tukang-tukang sihir. Dan tukang-tukang sihir itu tidak akan gembira, dan dia akan mengarahkan jin-jinnya, syaitan-syaitannya untuk menyerang saya pula. Dan kalau mereka tidak dapat menyerang saya, mereka akan menyerang ahli keluarga saya dan harta benda saya. Apakah motivasi utama? Saya dengar macam anda menghadapi perkara ini untuk klientel anda dan seumpamanya. Apa motivasi anda untuk teruskan perjuangan anda dalam komuniti Ruqyah Syariah Singapura ni? Saya selalu berfikir, jika saya ingin hidup bahagia, hidup tenteram, aman, damai, sakit saya juga mahu begitu. Jadi oleh kerana saya ada ilmu yang sedikit ni, saya ingin manfaatkan yang terbaik apa yang saya boleh tolong untuk masyarakat kita, dan tidak kira juga masyarakat yang lain, tidak kira agama, tidak kira bangsa, budaya, saya akan lakukan. Demi kerana heal the world, make a better place. Anda pernah diwawancara dalam sebuah rancangan televisyen yang telah pun kita off air, kita berbual seketika, dan host bagi rancangan tu bertanyakan kepada anda, beliau ingin berbicara dengan salah sebuah entiti, dan kemudiannya respons anda membuatnya berfikir dua kali. Mungkin dapat kongsikan apa yang berlaku dalam ruangan ini kepada para pendengar pada waktu tu. Bagaimana ini untuk rancangan apa ni? Ini untuk rancangan Paranormal Zone. Di bawah Sci-Fi Asia. Jadi hostnya berjumpa dengan saya dan bertanyakan dengan saya sama ada saya boleh lakukannya atau tidak untuk berkomunikasi dengan makhluk ini. Saya cakap insyaAllah, dengan izin Allah saya akan dapat melakukannya. Dan mereka rasa macam ragu-ragu. Jadi saya mengajukan kepada pengacara tu. Saya cakap, kalau awak panggil saya untuk melakukannya, saya akan lakukan, tapi dengan tidak ada satu macam bukti, dia akan melihatkan rancangan ini sebagai satu rancangan yang tidak cerdik. Jadi saya cadangkan, kita panggil ahli paranormal. Mereka punya gadget, EVP, EMF, dan waktu saya melakukannya tu, saya minta cek, disertakan sekali dan lihat indication tu yang memberitahu yang mana makhluk tu ada. Dan maknanya saya tidak melakukan secara kosong, secara macam berlakonan gitu. Dan true enough, waktu penggambaran tu, saya pun tak pernah umur duduk dalam pokok beringin. bukan duduk kat luar, dekat dalam pokok beringin tu. Dan saya ni satu kelebihan, saya boleh nampak. Saya tengok ke atas tu banyak betul cekak. Jadi yang host saya ni pada awalnya duduk di hadapan, nak konon-konon nak interview lah makhluk ni lah. Jadi dia berundur, dia duduk sebelah saya. Jadi kita bertiga.
Saya tanya dia, kenapa tak nak ke depan? Dia cakap tak apalah, dia rasa selamat kat sini. Saya cakap, saya pun rasa tak selamat juga ni. Jadi dan waktu tu makhluk tu turun. Ada 3 makhluk yang berbentuk seperti beruang, macam beruang atau macam beruk. Dan saya bertanya, sebagaimana yang host ini mengatakan yang ini adalah nature spirit kerana dia beragama lain. Saya cakap tidak ada nature spirit, ini semua adalah makhluk jin. Dia cakap ini nature spirit. Saya cakap okey, itu fahaman dia lah. Jadi saya cakap tak apa, saya nak confirmkan pada awak lah. Saya tanya, adakah engkau makhluk nature spirit? Makhluk tu mengamuk. Indication tu menunjukkan. Dia tak terima. Dia cakap dia bukan nature spirit, dia adalah makhluk jin. Jadi saya beritahu tak, kawan dia nak marah tau, macam mana ni sekarang. Habis dia cakap, kau cakap dengan dia sorry lah. Jadi saya cakap, kau ingat ni apa? Ni mirip sorry ke? Jadi lepas tu bila kita berbincang, saya cakap makin lama makhluk ni dah macam main-main. Saya cakap kita balik dah. Lepas tu pasal dia dah dapat apa yang dia nak. Dia dah tengok yang saya boleh melakukan ni. Saya cakap ini semua saya dapat lakukan kerana dengan izin Allah, bukan kerana saya ada extra power ke apa semua. There's no such thing. Saya cakap, dan waktu kita keluar daripada pohon beringin tu, kita jalan tu, jadi dia tanya saya, apa ni, malam ni hujan Saya cakap, takkan kau dah tak tahu hujan dengan tak hujan? Saya cakap, ni hujan yang pertama sikit. Saya cakap, ini kau diam-diam je. Pasal hujan tu sebenarnya macam renjesan air. Macam direnjes daripada atas. Saya tengok atas, dan saya nampak ada makhluk ni tengah renjes air. Saya memang bertongkat. Saya cakap macam mana laju pun saya tetap kat belakang. Macam mana cepat pun saya belakang juga. Jadi saya cakap kita jalan sudahlah. Jalan dan sampai saya ingat dalam 10 meter 12 meter gitu, renjesan air tu berhenti. Jadi kita pun turun lah. Turun sampai kat bawah tu, dia cakap dengan saya. Dia cakap dia setuju apa yang saya cakap pada awal tu. Saya cakap lah, saya tak ada komen. Ni terpulang masing-masing. Pasal saya punya tugas bukan nak suruh awak percaya atau tak percaya kan. Ini terserah pada penonton lah dan pada awak. Pada malam ini kita bersama dengan Sheikh daripada Community Ruqyah Syariah Singapura, seorang demonologist, seorang exorcist, dan juga beliau bersama dengan kami berkongsi sedikit sebanyak pengalaman yang telah pun beliau raih sebenar 21 tahun berada dalam bidang ini. Kita sebut berkenaan awal tadi dengan dunia jin, Adakah sebagai seorang yang mungkin curious dan ingin tahu, sama ke dunia mereka dan dunia kita ni? Apa perbezaannya yang ketara? Daripada saya punya kajian, daripada saya berbincang berbual dengan orang, ambil tahu pasal saya juga ada sama macam yang orang lain. Kita ada macam doubts kita nak tahu apa dia punya dunia, apa dia buat. Jadi saya banyak bertanya pada jin yang jenis bangsa Ifrit. Okey. Ifrit, so Ifrit ini dia yang paling atas, yang tinggal di awang-awangan ni, dia angin. Ifrit angin. Anda pernah berbual dengan golongan ni? Saya pernah berbual dengan mereka waktu ada di antara bangsa-bangsa mereka yang merasuk manusia, mengganggu manusia dengan cara jin utusan sihir ataupun gangguan kerana dia suka kepada sesuatu manusia. Jin yang suka kepada manusia, yang ada hubungan seksual kepada manusia, dipanggil incubus. Incubus. Jadi incubus ni adalah jin lelaki yang ada pertalian dengan manusia daripada jenis perempuan. Anda mengatakan ada hubungan seksual dengan seorang wanita. Saya. Bagaimana? How is that possible? Jadi sebagai contoh, nanti ada satu wanita, dia tidak suka nak berumah tangga, ataupun dia sudah berumah tangga, dia tidak suka pada pasangannya, dan dia suka bersendiri, dan dia macam rasa macam dia sedap bersendiri, dan selalu dia tiap malam dia akan bermimpi dia bersatu dengan satu lelaki yang paling handsome. Dan kalau lelaki manusia pula, jin yang datang padanya adalah jin yang wanita, yang dipanggil succubus.
Succubus. Okay, jadi dia ada berurusan dengan ada pertalian seksual dengan lelaki daripada manusia, dan seringkali nanti kita lelaki akan rasa penat seperti kita bersatu dan suka bersendiri dan tidak suka pada pasangannya, dan dia akan berterusan dan dia akan makan diri sendiri. Bila anda sebut makan diri sendiri, bagaimana? Secara fizikal ke? Secara fizikal badannya akan susut, dan dia tidak akan bercampur dengan masyarakat, dan dia tidak suka makan. Okey, dan jin ini akan makan daripada dalam. Kerana jin ini sudah mendampingi, yang dipanggil manifestation. Berbalik pada topik Ifrit awal tadi, bagaimana? Okey, Ifrit ini dia punya kerajaan, okay, dan dia punya sistem beraja, dan dia juga ada orang-orang istananya, okay, dan Ifrit yang kalau berpakaian merah tu mana Ifrit yang dia ada yang pemarah, okay, kalau dia berpakaian kuning mana dia pencabar, okay, dan jikalau dia berpakaian biru mana dia satu yang berhemah. Wow. Okay. Dan kalau dia berpakaian jauh mana dia berilmu. Dan dia berpakaian emas, dia orang kerajaan. Okay. Dia berpakaian putih, dia orang alim. Dia berpakaian hitam, dia adalah Ifrit biasa. Anda sebutkan berpakaian, adakah istilah berpakaian itu sama seperti apa yang kita lakukan? Kalau kita berpakaian, contohnya saya menggunakan t-shirt dengan jeans, kalau mereka, cara mereka berpakaian seperti bangsawan. Dan seperti macam kain, macam satin berkilat-kilat, dan warnanya ada satu. Mereka tak berubah-ubah. Wajah mereka bagaimana? Seperti manusia? Wajah mereka ada yang cantik, dan ada yang kurang cantik. Dia depend. Dan satu lagi, dia punya size dia semua itu juga pun depend. Kerana apa? Jin ini satu kelebihan dia, mereka ni adalah shapeshifter. Mereka boleh berubah bentuk. Menjadi besar, menjadi kecil, dan ada yang terlalu besar, ada yang tingginya sampai lebih kurang flat 50 tingkat, ada yang lebih kecil. Dia boleh berubah-ubah sifat dia. Anda pernah masuk alam mereka? Okey, saya pernah masuk alam mereka waktu saya nak cuba menyelamatkan satu pesakit saya ni. Kerana waktu tu pesakit saya ni nanti setiap hari Jumaat, okey, dia tidak akan sadar. Dan dia tidak akan kenal saya, dan tidak akan kenal sahabat andainya. Okay, ahli keluarga dia pun dia macam tak kenal. Dan dia akan sadar waktu hari Minggu pagi. Hari Minggu pagi baru sedar. Dan waktu setiap hari Jumaat dia akan hilang. Okay? Dan dia pernah cerita pada saya yang dia akan dibawa pergi ke satu tempat yang cantik, okay, macam kawasan istana, dan dia akan dibawa pergi ke satu lokasi untuk di dalam laut untuk melihat mutiara-mutiara yang cantik-cantik, okay, di tempat-tempat yang dia tak pernah pergi. Okay, jadi saya pernah satu kali saya membacakan Quran pada dia, dan jin itu memberitahu saya, jin itu berkata, kau jangan masuk campur. Dia kata seperti itu. Urusan kau, ini urusan aku. Dia milik aku. Aku akan jadikan dia isteriku. Saya bagi tahu jin tu, kau dengar sini. Kenapa Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins, dan tidak kami jadikan jin dan manusia selain untuk beribadah kepada kami. Ini bukan urusan kau. Ini dia adalah manusia. Dan dia cakap, aku akan bawa roh dia masuk dan dia tidak akan bangun. Wow. Dan waktu tu saya mencabar. Saya cakap saya akan cuba, dengan izin Allah saya akan bantu dia keluar daripada genggaman kamu. Cok, bila dia sebut macam tu, bermaksud dia bawa roh wanita ni pergi masuk ke alam dia. Habis di alam nyata tu dia masih tengah bernafas ke macam mana? Tak, dia macam koma. Dia tidak akan bangun. Tak akan bangun. Dia macam koma. Okay. So waktu tu saya di rumah saya berdoa, saya minta kepada Allah, saya nak bantu orang ni, so, berikan saya kekuatan, beri saya keizinan, dan saya tidur. Dan waktu saya tidur tu, okay, saya masuk alam tu. Okay. Dan waktu sebelum saya masuk alam tu,
saya minta jangan saya diapa-apakan. Saya masuk dan saya nampak jin yang tersebut tu lah. Apa bahaya ketika anda berada di alam tu? Apa bahaya yang bakal menimpa? Bahayanya ialah saya akan merasai apa yang seperti sakit saya rasa, dan saya juga boleh koma dan tak sadar. Mereka ada pengawal-pengawal yang kuat-kuat akan tangkap saya. Okay? Dan yang jin yang apa namanya Umar. Okay? Jadi saya berdepan dengan dia dan saya cakap dengan dia, aku akan ambil dia balik. Okay? Dan waktu tu Umar tu tidak buat apa-apa. Dia cakap dia ada di sana, kau pergi ambil dia. Dan saya ambil pesakit saya tu. Okay? Macam orang cakap ini macam cerita, macam fairy tales lah, macam cerita orang tak betul lah. Jadi waktu tu saya ambil dia balik. Saya ambil dia tu, saya naik satu kuda yang boleh terbang lah. Okay? Dan waktu tu saya sampai kat rumah dia kat atas bumbung lah. Tapi dalam sebenarnya saya dalam tidur. Dan sekejap lagi saya dapat satu panggilan daripada keluarga orang tu, cakap mana dia dah bergerak. Jadi dia minta saya datang ke sana dan membuat sesuatu. Dan bila saya hadir di sana, apa yang saya lihat, okay, dia bergerak tapi dia tak boleh bercakap, matanya tidak berkelip. Okay, jadi saya buka ikatan kerana Umar sudah ikat. Okay, dia ikat. Saya buka ikatan tu. Saya buka dan finally dekat mulut tu bila saya tarik keluar, okay, saya tarik dan baru dia tarik nafas panjang macam okay, dan dia sadar. Bila anda ceritakan perkara-perkara seperti ini kepada mereka yang ingin tahu, apakah reaksi mereka terhadap hal seperti ini? Adakah mereka rasa macam ya betul benda ni, you know, things like that? Bagaimana, apa yang ingin anda katakan kepada mereka yang mungkin mempunyai perasaan syak wasangka terhadap apa yang anda lalui sebenarnya? Okey, pada saya bersifat terbuka. Saya leave it to open. Pasal apa terpulang pasal yang pasti apa niat saya jelas, saya nak membantu. Okay? Pasal bagi orang yang tidak melalui, dia tidak tahu. Okay? Bagi orang yang dapat merasakan apa yang bantuan saya ni, mereka akan mensyukuri. Dan bukan untuk manusia untuk menilaikan. Saya serahkan pada Allah untuk menilai itu. Sheikh daripada komuniti Ruqyah Syariah Singapura di Konti Ria 897 FM. Dalam credentials beliau juga dikenali sebagai seorang demonologist, seorang exorcist, dan mempunyai klientel yang luas bukan saja di Nusantara ini, malahan di serata dunia. Selamat kembali. Untuk segala pertanyaan anda boleh langsung letakkan di laman Facebook fanpage Zahari Ismail. Dan ingatlah, kita dengar ini sebagai sesi perkongsian. Jangan terlalu taksub, jangan terlalu emosi, jangan terlalu kritikal ya kepada anda yang mendengar ruangan pada malam ini. Kerana pada setiap malam individu-individu maupun kumpulan daripada latar belakang yang berbeza, dari segi pengalaman yang berbeza, mereka berkongsi cara pelaksanaan masing-masing. Jadi yang penting sebagai pendengar, kita menghargai dan menghormati kepada individu ini serta kumpulan ini yang telah pun melaburkan masa untuk bersama dengan kami pada setiap malam. Saya ada beberapa soalan di sini yang mungkin dapat Syekh jawab. Dan pastinya setiap soalan yang ditanya, kita harus menjawab dengan landasan yang telah pun ditetapkan. Tiada perbualan mengenai politik, tiada perbualan mengenai seksualiti, tiada perbualan mengenai agama, tiada perbualan mengenai perkauman. Itu penting ya. Ini daripada Khairul Afnan. Beliau mengatakan, salam bros. Waalaikumsalam. Saya nak ambil kesempatan ini dengan ada pakar Ruqyah Islamiah di Konti. Satu ketika dahulu pernah ditakdirkan saya duduk berbincang tentang alam jin dengan seorang pakar ruqyah dari Algeria. Dia cakap sempat dia menyebutkan bahawa kerana Singapura juga Indonesia dan beberapa negara yang lain merupakan pulau, lebih sering kita dengar cerita-cerita hantu yang mengerikan, juga penimbaan ilmu hitam ataupun sihir yang berlaku. Dia sebutkan ini adalah kerana di satu ketika dahulu ada peperangan antara kaum jin dan malaikat satu ketika dahululah, di mana kaum jin tewas dan kemudiannya dihalau ke pulau-pulau yang merupakan di kawasan Nusantara ni. Dan oleh kerana itu, sebab itulah di kawasan Nusantara ni seringkali kita mendengar cerita-cerita hantu dan seumpamanya. Namun kerana kesuntukan waktu, saya tak dapat reference darinya.
Jadi soalan saya, benar ke tak benar benda ni berlaku? Bagaimana? Okey, daripada pendapat saya, okey, saya sendiri pun baru pertama kali dengar yang mana ada peperangan yang berlaku di kawasan sini. Okay, jadi saya pun tidak pasti pada sebab apa saya pun tidak pernah jumpa reference yang macam gini. Tapi macam peperangan di antara jin dengan jin memang ada, memang wujud. Okay. Dan jin ini dia terbagi kepada empat kategori yang adakah yang kategori mereka macam kasta ataupun klasifikasi, macam ada yang lebih mulia dari yang lain? Okey. Jin ini memang dia ada menggunakan kasta, sistem kasta. Okey, dan mereka ini saya bagikan kepada 4 kategori. Yang pertama adalah ifrit angin. Okey. Dan yang keduanya adalah ifrit laut. Okey. Dan yang ketiganya adalah jin di peringkat alam rendah. Okey, dan yang keempatnya adalah jin daripada golongan binatang, haiwan. Okey. Jadi pada yang golongan yang pertama tu, ifrit angin. Okey, ifrit angin ini dia mempunyai kerajaan. Antara kerajaan-kerajaannya yang apa namanya ialah Kencana Uring, Atas Angin, Bawah Bayu, Mahameru. Okey, dan mereka punya raja-raja. Okey, dan mereka juga ada raja di atas raja. Maksudnya apa tu? King of Kings. Raja segala raja lah. Dan daripada golongan yang yang seterusnya yang kedua tu ialah ifrit laut. Yang paling yang terkenal di kawasan Nusantara ni adalah Nyai Roro Kidul, Nyai Blorong. Okey, ya. Nyai Sembrong. Pendengar. Okey. Jadi itu yang famous lah dari laut daripada laut. Dan mereka mempunyai kerajaan sendiri. Dan kalau di dalam konteks western mereka panggil Neptune. Okey, dan dengan kerajaannya sekali. Dan daripada kategori yang seterusnya, yang ketiga tu yang jin peringkat alam rendah ialah seperti Pontianak, Langsui, Polong, Pocong, ini semua, Penanggal, dan mereka orang cakap apa, roam the earth. Dan peringkat yang keempatnya tu ialah jin yang jenis haiwan, seperti yang kita pernah dengar, ikan duyung, beruang, beruk, mawas, unicorn, mawas, griffin, okey, Pegasus yang kuda terbang tu semua kategori jin, naga semua. Dan mereka ini adalah pengangkutan bagi jin-jin ni semua. Okey. Dan jin ini walaupun mereka beragama sama, seperti contohnya Islam ataupun Kristian, mereka tidak bertegur bersapa dan mereka tidak bercampur kerana perbezaan, dan mereka menggunakan sistem kasta, dan mereka tidak campur dengan puak-puak lain. Dan mereka tidak ada macam menziarah tidak ada. Maksud tak ada ziarah kelompok-kelompok lain lah? Tak ada. Mereka hidup dalam satu community. Yes. Dan jika mereka mereka bersifat teritorial. Dan jikalau ada yang bangsa lain masuk, dan mereka akan serang. Macam ibarat Dayak that sort of thing. So macam contohnya ifrit ifrit yang keluar dari pekerjaannya yang daripada langit, dia akan berada di bumi. Dan dia tu dipanggil renegade. Okey, dan tukang-tukang sihir akan tangkap dia dan berurusan dengan dia. Dan bila termeterai MOU, Memorandum of Understanding, okey, jadi ifrit ni akan dijadikan sebagai jin yang tugasnya seperti supervisor. Dia mengawal jin-jin yang utusan sihir yang kecil-kecil. Okey, saya nak rumuskan di sini. Bermaksud yang tukang-tukang sihir tu, yang dia simpan jin-jin ni semua, ini semua jin renegade lah, jin yang merupakan yang besar-besar. Yang besar-besar tu yang saya cakap tadi tu, yang supervisor, dia akan menjaga jin yang kecil-kecil. Jin yang kecil-kecil ni macam yang Pontianak ni semualah, Langsui ni semua. That makes sense. Ada soalan daripada seorang pendengar, bagaimana? Ni Syed Zaurin, ada satu soalan daripada peminat setia anda dari Kuching, Sarawak ya. Beliau bertanyakan, demon ada berapa kategori, dan anda boleh tak cuba namakan demon-demon tersebut? Serba sedikit, cuma nak tahu je serba sedikit. Mungkin bila saya rasa mungkin pengaruh yang beliau dapat daripada
rancangan-rancangan yang sedia ada, macam The Exorcism of Emily Rose. Kan pada waktu tu ada karakter dia kena rasuk dengan beberapa demon yang ada dalam. Jadi betul ke tak betul referencing yang diorang buat tu? Adakah benar wujud benda ni? Ada mengatakan demon yang bernama Lucifer. Macam mana ni? Dan berapa kategori? Okeylah. Yang dikatakan Lucifer ini, dia adalah iblis. Okey. Nama lainnya adalah the Morning Angel. Ataupun dia panggil Fallen Angel. Atau dia panggil Morning Star. Itu nama gelaran dia lah. Nama gelaran dia. Jadi Lucifer ni dia adalah iblis. Dan dia boleh dia mengadakan, dia boleh menjadikan yang jin-jin lain, dan dia diberi pangkat seperti iblis, mana dia menteri-menterinya. Dan di antaranya ialah seperti Judas, Nero, Mantah, Santon, Wazik. Dan ini ada nama-nama yang saya pernah jumpa. Baal. Anda pernah jumpa? Baal, Beelzebub. Waktu saya rawat pesakit-pesakit saya daripada luar negeri, ini semua ada dan hadir, dan mereka semua adalah jenis yang jahat. Dan jikalau kita tidak kuat, mereka akan lakukan sama seperti pesakit mereka. Kenapa mereka datang kacau pesakit? Mereka kacau pesakit kerana apa? Ada sesuatu yang mereka buat. Kerana daripada apa yang saya dapatkan, mereka ni ada buat sesuatu occult. Contohnya buat pentagram, dengan contoh nak check sama ada benda ni benar ada ke wujud atau tidak wujud. Jadi dia buat pentagram ni dan dia seru dan dipanggil, dan apa yang mereka panggil tu mereka tidak faham. Dan waktu makhluk ni tiba, mana kau panggil aku, apa yang kau mahu? Dan tiba-tiba mereka macam jadi panik dan mereka tinggalkan. Dan pada makhluk-makhluk ini, this is an insult. Dan macam para tukang sihir, dia panggil makhluk-makhluk ni kerana ini makhluk dia berpangkat besar. Jadi dengan panggil makhluk ini, dan makhluk ini akan di bawahnya ada legions of demons. Ada askar dia. Dan ini semua yang akan membantu si tukang sihir itu. Dan apabila kita sebagai perawat yang merawat, yang ada healer, saya ada exorcist, yang merawat, jadi maka dengan izin Allah, makhluk-makhluk yang ada di bawah kawalan si contohnya Judas mati, maka si Judas itu sendiri akan datang pada pesakit dan berdepan dengan kita. Dan sebagai contoh, saya pernah dia datang dan dia cakap, "You kill all my men." Bila dia sebut macam itu, perasaan Syekh bagaimana? Pada saya waktu tu rasa macam biasa lah, pasal saya dah berpengalaman. Kalau waktu pada awal tu memang takut juga, pasal dulu saya pernah dapat SMS daripada diorang. Dia SMS saya, dia cakap, "If you do not come to us, we will come to you." Apa ni? Jap. Siapa yang SMS? Itu contohnya Judas. Judas atau Nero ke siapa, dia akan SMS saya. "If you don't come to us, we will come to you. And we will never stop hunting. We are like hunting dogs." So dia akan takutkan kita. Jadi sebenarnya untuk merasuk seseorang tu, dia perlu tanamkan perasaan takut. Dia perlu tanamkan perasaan takut. At the essence is takut, fear. Itu sebab kadang-kadang tidak semua orang berani nak ambil this job. Pasal ada orang akan fikir ini akan jadi pada diriku, akan jadi pada keluarga, pada harta benda. Kerana kita akan terpaksa menerima hakikatnya. Kadang-kadang kita barangan rumah kita rosak, paip pecah, semua. And it will happen almost selalu. Jadi dengan gitu, mana ekonomi kita pun teruk. Dan kita pergi hospital tanpa sebab, sakit tanpa sebab, mereka akan ganggu keluarga kita. Dan jikalau kita nak berdepan dengan dia, kita kena kuat. Kerana makhluk ini tujuan dia satu, nak merosakkan manusia, kerana ini adalah dendam lama. They want to take back what is theirs. Pasal mereka beritahu saya, bumi ini adalah hak mereka. Manusia yang merampasnya daripada mereka. Itu yang mereka beritahu. Dia cakap dia tidak puas hati. Dia cakap pasal apa?
Dia cakap kerana Allah ciptakan Nabi Adam, okay, maka mereka ditolak ke tepi dan Allah muliakan manusia dan mereka tidak puas hati. Itu sebab mereka kalau kita cakap beritahu dengan dia mana Allah muliakan manusia di atas mereka, dia marah, mereka diam. Mereka diam. That is the fact. Dia kena terima. Okay. Jadi bila dia merasuki seseorang tu, dia dengan bangga cakap, apa kau nak, dia hak aku. Ataupun dalam bahasa Inggeris mereka akan bagi tahu saya, her soul is mine. Bersama dengan seorang exorcist, demonologist, Sheikh daripada komuniti Ruqyah Syariah Singapura, saya telah pun mewarnaikan gambar beliau yang sedang duduk berhadapan dengan para pelajar daripada NUS, sebuah forum yang telah pun dilaksanakan. Sebenarnya saya rasa ni bersempena dengan acara Halloween lah. Mereka undang, para pelajar NUS undang beliau untuk memberikan sedikit pencerahan berkenaan dengan kerjaya beliau. Tapi sebelum tu, ini adalah sebagai pertanyaan daripada seorang pendengar menerusi private message berkenaan dengan bagaimana gejala anak-anak muda ni. Kalau kita pergi contohnya ke OCH, Old Changi Hospital, bila kita tengah jalan, habis kita nampak kat bawah dia macam pentagram. Di tempat-tempat yang keras contohnya, dia akan nampak macam orang spray pentagram. Jadi pernah seorang teman tu, dia termasuk satu occult ritual tu, bukan termasuk lah, kira dia tengah adventure, dia nampak budak-budak muda tengah buat ni occult ritual, macam penyembahan dan pemujaan syaitan ni. Dan beliau inginkan lebih pengetahuan tentang perkara ini. Anak-anak muda ni yang mereka buat seperti ini, kenapa mereka terjumuskan diri untuk melakukan perkara seperti ini? Bagaimana? Dan mungkin secara mendalam, apa yang mereka tengah lakukan tu? Mereka tengah seru ke, tengah puja ke, apa dia tengah buat tu? Macam kita sering tengok dalam filem-filem seram Hollywood mereka buat tu the lukisan pentagram tu, the Star of David, dan lepas tu mereka akan letakkan di lane, dan mereka akan taburkan darah. Berapa banyak darah? Darah tu darah sacrifice. Dan selalunya mereka akan sacrifice sembelih kambing di atas nama iblis. Dan mereka akan seru dengan membaca mantra. Dan mantra itu bergantung sama ada siapa yang mau dipanggil, dan apa jenis makhluk yang dia nak panggil. Contohnya ada banyak nama-nama macam saya cakap tadi tu, Beelzebub, Baal, Nero, Judas, siapa yang dia nak panggil. Itu semua ada kuasa mereka sendiri ke? Mereka ada dia punya own kuasa, ministry, dan mereka ada kehebatan mereka masing-masing, dan mereka ada kekuatan mereka masing-masing. Baik, terus. Jadi ada yang saja nak tiru, nak tengok dia boleh berlaku tak, boleh jadi tak. Jadi macam ada orang nak try an eksperimen, cari curious tempat curious dan mereka cakap ni tempat tak ada apa-apa. Dia cabar-cabar, dia panggil-panggil, dia cakap this thing is nonsense lah. Apa yang orang buat ni, paranormal buat ni, kadang-kadang apa benda ni tak berlaku lah, ni semua macam perasaan mereka lah. Jadi orang-orang yang bijak pandai ni lakukan ini. Jadi konon-konon dia nak dibang, dia nak cakap ini semua tak ada, tak wujud, ni semua bohong. Kita buat macam gini tak ada apa-apa berlaku pun, tak jadi apa pun. Dan mereka buat. Dan waktu mereka buat tu, mereka mesti ingat waktu malam ni adalah waktu siang untuk mereka, dan mereka melihat apa yang dibuat, dan mereka suka, dan mereka datang kerana itu semua adalah pekerjaan-pekerjaan yang melanggar perintah Tuhan, perintah Allah. Jadi Allah tak suruh buat ni semua, tapi mereka buat, dan mereka rasa bangga. Mereka lakukan dengan pengorbanan, dia taburkan darah semua tu, dan nak tengok ni jadi tak jadi. Dan dalam kumpulan tu mungkin ada yang bersedia memang nak panggil setan, dan memang nak sembah setan, memang nak jadi kuat. Dan saya pernah satu masa berbual dengan seseorang ni, budak ni, saya rawat dia, dan dia cakap rumah dia dipagari oleh setan. Bukan dipagari oleh ayat suci Al-Quran atau malaikat ke apa, dipagari oleh syaitan. Dan saya tanya, mana awak, syaitan ni baik? Dia cakap syaitan ni baik.
Dia cakap dia suka setan. Saya cakap baguslah. Saya cakap kalau awak suka setan. Habis saya cakap saya nak suka setan, tapi setan tak suka saya. Oh, dia cakap kau tak boleh. Dia cakap dengan saya, kau tak boleh. Jadi apa, saya tanya, habis awak dah bersedia nak jadi hamba ni syaitan ni, hamba iblis ni, nak masuk dalam neraka, nak duduk sama-sama dia, okay, you sell your soul for the devil. Ini betul dia sell soul? Yes, that is the requirement. You must sell your soul for the devil, okay, and you must burn in hell. Okay. Dan apa, dan kita tengok dan orang-orang gini dia tak pasti. Dia cakap tak adalah, saya macam main-main ikut-ikut nak test. Saya cakap this is no joke, okay. Ni ritual, this is called occult ritual. Okay, bila awak lakukan ini, ini adalah satu tandanya yang awak boleh senang kena rasuk atau possession. Okay, possession will take place. Okay, you call the demons, awak panggil jin-jin ini untuk merasuki tubuh awak. Okay, they will come and manifest in your body. Okay, bila dia dah manifest in the body, and what they do, they will possess you. They mean they own you. Okay, you belong to them, and you are condemned to hell. Okay, dan kalau awak dah bersedia untuk terima hakikat ini, saya tak boleh tolong awak, saya tak boleh buat apa-apa. Okay, jadi dia cakap tak adalah, saya main-main aja. Saya cakap there is no istilah main-main. Pasal apa, the devil mereka datang tak ada istilah main-main. Dia datang sesungguh-sungguhnya. Pasal apa, awak panggil dia tidak panggil awak. Okay, dan itu yang awak mesti ingat. Dan apa yang orang buat itu semua tu, dia nak cari macam cheap thrill, nak tunjuk pada kawan, ambil gambar, dia tunjuk, dia ambil video, tunjuk, upload, cakap this is nothing, all this are bullshit. Dia cakap ni orang buat paranormal ni semua bohong, semua ni. Dan itu yang dia nak portray kan. Syed, saya nak tanya tentang cheap thrill yang anda sebutkan awal tadi. Sebab zaman persekolahan ada juga yang melakukan permainan macam spirit of the pen, spirit of the coin, Ouija board. Mungkin di kalangan kita, di kalangan pelajar kita tidaklah, tak tahu. Tapi di peringkat poli mungkin ada yang melakukan perkara itu. Ini semua bagaimana ni? Adakah perkara seperti ini juga mengundang seperti mana yang anda katakan, macam entiti-entiti yang tidak dapat dijangka? Kita memulakan mungkin dari spirit of the pen. Ini betul tak betul ni? Okay, the spirit of the pen. Okay, first of all, who is the spirit? Who do you summon? Who do you call? Okay, kebanyakan yang datang itu adalah orang cakap lost soul, roh-roh sesat atau roh jahat, yang mana dalam masa hidup dia tak pernah buat kebaikan. Maka waktu dia mati tu, bumi tak terima. Okay, dan roh dia merayau-rayau. Okay, kerana apa? Kalau kita lihat macam ada orang cakap dekat rumah sana ada macam rupa orang pakai baju merah lah, pakai skirt lah, bawa payung lah. Jin tak ada bawa payung. Okay, jin tak ada pakai skirt. Okay, dia tak ada pakai baju color-color, tak ada. Dia pakai satu color. Kalau yang dekat atas muka bumi ni sama ada putih atau hitam. Okay, ataupun merah. Jadi dia tak ada pakai macam pakai topi, pakai cap, semua tak ada. Itu semua roh-roh sesat. Roh dia apa orang cakap gentayangan. Okay, ini terpulang, ini open, ini daripada dapatan saya lah, saya kongsikan. Okay, so this is the lost soul. Pasal saya pernah satu kali, saya beberapa kali saya rawat, dan saya tanya, apa ni, kau ni siapa? Dia cakap aku bukan jin. Saya cakap kalau kau bukan jin, kau setan. Bukan. Dia cakap aku adalah, satu masa dulu aku adalah manusia. Aku tak pernah buat baik. Dalam masa hidupku aku buat jahat. Okay, aku langgar perintah agama dan aku mati, Allah tak terima. Okay, dan saya tanya apa kau buat? Dia cakap dia jadi hamba setan sekarang. Okay, jadi ini wallahualam, ini pengalaman saya kongsikan. Dia boleh jadi benar, dan apa, ini terpulang. Dan saya beritahu. Dan apa, ini adalah makhluk yang suka datang apabila kita macam main permainan sebegini lah. Ini ada dua soalan berbeza daripada seorang pendengar. Yang pertama, dia tanya apakah macam the different stages dalam possession tu. Sebab kita kalau tengok movie kan, dia mula dengan relax sikit, habis ada kacau, lepas tu ada some demonic possession, lepas tu dia makin melarat dan seumpamanya. Bagaimana, adakah sejauh mana kredibiliti perkara seperti itu kita lihat di wayang ataupun di pawagam dengan secara realitinya? Apakah step-step peringkat-peringkat seorang menjadi possess? Bagaimana ni? Okey, peringkat-peringkat
untuk bagi seseorang untuk menjadi possess atau kerasukan. Okey, yang pertama yang dipanggil infestation. Mana pembiakan. Mana makhluk jin ini akan biak, mana dia akan datang menghuni dalam rumah. Okey, supaya contoh macam kes sihir. Okey, mereka akan ada mukadimah sihir, mana akan timbul makhluk-makhluk macam binatang-binatang yang pelik-pelik, macam contohnya kata pelesit dan semua ni masuk rumah. Okey, dan nasi kita cepat basi. Okey, itu permulaan macam tapai, permulaan mukadimah dia. Okey. Dan dan kita akan mula nampak makhluk-makhluk ni. Okey, akan nampak dan kita rasa macam betul tak betul ni. Kita nampak ada bayangan, lalu ada macam bayangan putih lah, bayangan hitam lah. Tapi tidur macam rasa macam ada orang pegang kaki. Okey, ini semua. Okey, ini dipanggil infestation. Dan seterusnya dia akan berubah kepada satu tahap yang dipanggil oppression. Okey, tekanan, oppression. Jadi oppression ini, tekanan ini maknanya apa? Bila benda ni ada berlaku dan kita nampak sering, kerap, maka kita akan timbul satu masalah pada fikiran kita, dan kita fikir ni apa ni. Dan bila kita cuba berbincang dengan ahli keluarga yang lain ataupun dengan sahabat kita, dan kita, orang cakap tak ada apa-apa lah kau ni buat cerita ni, kau nampak-nampak ni tak ada apa-apa sebenarnya. Jadi ini akan menimbulkan tekanan. Jadi bila timbul ketekanan, Nabi macam kita buat amal ibadah, kita rasa tidak khusyuk, dan kita rasa macam betul ke tak betul aku doa Allah tak terima ke, aku baca ni macam tak jalan je, dia doa pun macam tak jalan. Jadi dia akan memberikan satu kita macam patah semangat. Dan daripada situ oppression ini akan terus bertukar menjadi possession, mana bila kita telah putus asa, kita rasa macam tak ada orang akan tolong kita, tak ada orang akan dengar cakap kita, Allah pun tak nak tolong kita, dan kita rasa macam kita kesorangan, kita tak tahu apa nak buat, kita tak tahu jalan buntu. Dan maka kita putus asa, maka mereka akan datang dan ambil alih kita dan kawal kita. Okay. Dan in order for the complete stages yang 3 ni, okay, serangan makhluk halus ni dia akan mula daripada yang pertama, mereka akan serang kita secara spiritual dahulu. Kita tak ada tengok jin datang dia jotos kita punya kepala, tak ada. Dia tolak kita, tak ada. Dia akan serang kita secara spiritual. Apa secara spiritual tu? Maknanya dia menanamkan perasaan takut, fear. They instill fear in you. They make sure that you are fear of them. Okay, bila kita takut selain Allah, kita tahu kan dalam Quran mana kita hanya takut pada Allah, ittaqullah. Okay, tapi dia akan instilkan perasaan ni. Jadi kita nak solat, nanti kita dengar pintu buka, kita dah tak jadi. Kita nak pergi mandi, tengok ada macam orang mandi, ada bunyi air, kita dah tak jadi mandi. Okay, dan dia akan serang ini, kita punya perasaan spiritual dulu. Okay, lepas itu dia akan berubah kepada emotional. Daripada spiritual pergi kepada emotional, mana emosi kita akan macam tak tentu arah. Kita rasa macam sedih, kita rasa takut, kita rasa macam terlalu takut, kita rasa macam tak tahu nak buat, kita rasa macam dunia ni macam dah nak kiamat, macam kita tak tahu siapa nak cari. Kita cerita dengan orang tak percaya, orang cakap kita macam gitu, kita macam gini, kita rasa macam very depressed, sedih, terlalu sedih. Dan ini akan efek kita punya mental. Dan waktu malam kita tak boleh tidur, kita kerap berfikir, kita cari jawapan, apa sebenarnya berlaku ni, apa yang aku nampak ni betul ke tak betul ni. Aku nak makan nasi, aku nampak macam ada ulat, tapi aku tanya orang cakap tak ada ulat. Aku tengok dekat sana ada anjing besar, orang cakap tak ada anjing. Habis kat sini ada longkang, aku cakap tak ada longkang, aku jalan aku jatuh masuk longkang. Okay? Jadi ini akan mengganggu mental. Jadi itu sebab orang yang kena gangguan ni, dia akan berkelakuan seperti orang yang ada masalah mental, seperti pesakit skizofrenia. Okay? Masalah ni. Dan mereka akan akan berkelakuan seperti orang yang ada masalah epileptic seizure. Okay? Kekejangan otot ni. Seizures, okay? Jadi stages yang akhir tu adalah physical. Yang pertama spiritual, emotional, mental, physical. Mana physical tu orang luar boleh lihat. Nanti orang cakap, kenapa kau ni tangan tekan-tekan jalan ni? Tak adalah, tangan aku biasa apa, aku macam biasa apa. Orang nampak perwatakan kita dah berubah, dah lain. Daripada pembersih jadi pengotor. Okay? Jadi orang yang periang jadi orang yang pendiam. Okay? Jadi orang yang cakap banyak, orang yang tak mau campur orang langsung akan lari daripada orang ramai. Okay? Jadi bila 4 keadaan ni berlaku, okay, dan seterusnya mereka akan dengar suara, auditory voices. Okay? Bisikan-bisikan, macam cerita Conjuring.
Okay, dia akan dengar bisikan, banyak-banyak bisikan. Okay, Last Exorcism of Emily Rose. Okay. Dan lepas tu dia akan dapat distorted images. Dia akan lihat muka kawan dia macam muka syaitan. Dia akan lari. Dia tak tahu ni apa sebenarnya berlaku. Dan dia akan ada sering kegejangan otot. Kerana waktu tu dia punya ketakutan tu yang dipanggil fear akan berubah menjadi fobia. Okay? Ketakutan yang melampau, yang tidak dapat terkawal. Jadi bila input ni pergi kepada mental kita, akal kita tak dapat proses. Jadi kita nak initiate, macam nak lari ke, nak apa ke, nak buat dah tak boleh. Jadi dia akan timbul kejang. Okay, seizure. Dan waktu tu dia akan berkelakuan seperti orang yang ada epilepsi, penyakit epilepsi. Jadi kadang-kadang amat susah juga untuk kita sebagai perawat atau exorcist ni untuk membezakan sama ada orang ini mempunyai masalah gangguan spiritual ataupun dia ada gangguan mental atau gangguan emosional. Kita harus kaji dan kita harus lihat dan kita harus banyak membaca untuk mengetahui. Kita baca beberapa komen yang telah pun diberikan. Bagaimana Razi? Okey, satu komen daripada Mas Dusa T. Talib mengatakan malam ini tetamu interesting kerana very knowledgeable, berpengetahuan. Dan Khairul Anwar mengatakan Assalamualaikum kepada Syekh. Waalaikumsalam. Sekadar ini ingin tahu kenapa kita tak boleh tegur apabila kita nampak makhluk-makhluk ini, dan apa akan jadi jika kita bertegur secara tidak sengaja? Macam mana? Selalu orang cakap macam nampak jangan tegur. Betul ke jangan tegur ni? Macam mana? Okay, ini satu soalan yang baik. Sebenarnya gini, kalau kita nampak, kalau kita tegur, okay, kalau tegur tu boleh tegur, okay, tapi sudahkah kita bersedia untuk apa? Kalau dia respon pada kita, teguran kita, sebagai contoh, wah rambut cantik nampak, sekali dia pusing, dia senyum, okay. Jadi dia depend. Tapi lebih baik tu kita jangan tegur lah, pasal kita tak tahu kan. Kalau dia tegur tu mendatangkan lebih mudarat, nak buat apa? Ada kita nampak, kita lihat sajalah. Itu rezeki kita lah, yang kita nampak, kita lihat. Dan kalau kita tegur tu, mana kita dah bersedia. Kalau kita tak bersedia tu, baik jangan tegur. Pasal apa? Kita mesti ingat jin ini dia boleh dia punya kelajuan dia tu, dia amat laju kerana dia lightning speed. Okay, dia daripada dimensi yang lain. Dan bila dia masuk dalam dimensi manusia ni, alam manusia, dia tertakluk kepada alam gravity. Itu sebab kita tengok Pontianak tu jalan tak boleh laju-laju. Dia jalan pelan, dia batu mata dia jeling je. Maksud anda dalam alam dia lebih laju? Kalau di sini bounded by laws of physics. Jadi dia ikut alam gravity kita. Okay? Itu sebab dia jalan slow. Tapi kalau kita nampak dia, kita ambil kayu, kita kejar, kita pukul dia akan mati. Kerana dia tertakluk dalam undang-undang bumi. Okay? Ada gravity. Tapi bila dia masuk dalam alam dia, dia laju. Sebagai contoh, kita berjalan dengan kura-kura. Kita jalan paling perlahan pun, kura-kura tetap tak boleh potong kita. Tapi kalau kita letakkan kura-kura dalam air, dan kita berenang dengan kura-kura, kura-kura pasti menang kita. Okay, and then itu dia punya logik dia. So kalau kita berhadapan dengan makhluk ni, kita nampak dia, kita jangan lari. Kerana apa? Kerana dia akan mempermainkan kita. Kita nampak dia, kita buat macam biasa, kita kontrol, walaupun kita takut lah. Semua orang pun takut. Saya pun takut saya pun manusia biasa. Bukannya kata saya nampak ni saya tak takut, buat biasa je. Okay? Jadi kita kena kontrol lah. Kita kontrol our fear. Okay? Orang yang pakai baju no fear tu tak semestinya dia no fear. Okay? Jadi kita buat macam ini, kena apa salah kau hari ni kau keluar pula. Okay? Jadi kita jalan buat bodoh je. Kalau kita lari, kita akan jatuh. Keselamatan kita. Kalau kita jatuh, sekali dia hulurkan tangan, itulah lari lagi. Kita juga susah. Baik, ini ada satu soalan daripada Roshani Zan Umar. Beliau berkata, saya daripada seberang Tambak, Malaysia. Kawan saya sering diganggu bauan wangi di dalam rumah, dan bunyi-bunyi pelik berlaku. Mungkin ini apa yang seperti yang anda katakan, infestation berlaku di peringkat pertama. Dan pelbagai ayat telah pun dibaca, tetapi sama juga perkara itu mengganggu lagi. Adakah cara lain yang boleh dilakukan untuk menjauhi perkara tersebut? Bagaimana?
Jadi kalau macam pada waktu malam tu, saya bagi tip macam waktu maghrib. Misalnya 6.45 lagi setengah jam nak maghrib, kita pastikan kita tutup tingkap dan tutup pintu, louvre semua tutup, dan pintu bilik air tu sentiasa ditutup. Kalau jangan dibiarkan terdedah. Dan setelah 1 jam lepas maghrib tu nak buka tingkap, bolehlah silakan. Tapi waktu malam boleh nak tidur, especially untuk orang-orang yang ada masalah gangguan ni, lebih baik dianjurkan tutup tingkap dan tutup pintu. Okey. Jadi macam apa, kita baca ayat tu, satu padanya kita niat tu mesti nak betul, nak tepat. Maknanya kita buat ni kerana Allah, bukan kerana nak lawan tu. Okey. Kerana kalau kita tengok pada Quran, maknanya iblis tu sendiri berdoa pada Allah, minta diizinkan untuk apa, diberikan umur yang panjang. Mana dia berdoa, mana dia tahu yang Allah itu Tuhan dia. Jadi kita pun mesti nak berdoa kerana Allah, bukan kerana makhluk ni, insyaAllah. Awal tadi anda dah sebut berkenaan dengan kerjaya anda sebagai seorang eksorsis, dan bagaimana ianya berbeza dengan mungkin rawatan-rawatan yang ada dalam pasaran. Saya gunakan istilah pasaran ni lah sebab memang ada pasaran ni, bukan? Apa perbezaan eksorsism yang anda lakukan dengan rawatan mungkin tradisional? Okey, apa yang saya lakukan eksorsism ni, eksorsism ni dalam bahasa Greek tu mana mana mengeluarkan. Tapi saya tak ada kuasa nak keluarkan. Yang keluarkan itu adalah Allah. Saya berdoa pada Allah dan minta izin Allah dapat saya bantu keluarkan makhluk ni daripada tubuh manusia yang dia mengganggu tu, agar manusia ni dapat hidup sempurna, seperti orang biasa. Jadi macam saya ni ibarat macam surgeon. Jadi saya akan cuba mana yang mampu untuk keluarkan. Dan kalau dia tidak mau berunding, dan saya tak ada pilihan lain lah. Jadi saya akan bunuh dia. Dan saya lebih cenderung pada berunding, menolak kejahatan dengan kebaikan. Kita walaupun dia jahat macam mana, kita berbual dengan dia baik-baik, insya-Allah dia akan keluar. Jadi masanya pun tidak lama lah, mungkin dalam setengah jam gitu. Tapi kalau macam rawatan ini perlu kesinambungan. Mana rawat tu perlu kena 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi saya tidak percaya pada semua. Saya bicara, saya dah rawat ni, saya makhluk tu dah keluar, dan saya akan beri panduan-panduan, dan insya-Allah boleh buat sendiri. Dan boleh buat anda akan dapatkan diri dengan Allah. Itu lebih baik daripada anda mencari saya. Dan saya tidak mahu macam disalah anggap sebagai macam mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain. Itu sebab saya cenderung untuk buat sekarang macam itu. Berbalik kepada apa yang anda katakan awal tadi, mungkin soalan ni sesuai untuk ditanya sebagai susulan bagi penjelasan awal tadi. Khairul Afnan, sekali lagi dengan komen beliau, katanya salam Syekh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas jawapan untuk soalan saya yang pertama awal tadi. Sebelum terlepas peluang ni, ada lagi satu soalan yang saya nak tanyakan. Okey, silakan. Adakah self ruqyah ataupun Syekh sebutkan tadi self healing lebih efektif daripada ruqyah dengan bantuan pakar? Okey, dia macam ni. Kalau macam misalnya seseorang itu mengalami masalah, macam contohnya dalam dia ada sesuatu di dalam tubuhnya, okey, dan sering kerasukan, maka itu kita minta bantuan daripada orang yang ahli, orang yang pakar, untuk mengeluarkan masalah tu. Okay. Tapi jikalau kita setakat ada gangguan-gangguan yang mana di luaran aja, macam orang cakap badan macam berat, atau macam berat nak buat amal ibadah, itu kita boleh buat kita self healing, mana dengan kita membaca ayat suci Al-Quran, dan kita lakukan amalan-amalan yang baik untuk kita menghindari atau mengurangkan efek-efek daripada gangguan-gangguan ni. Itu lebih baik daripada kita bergantung pada orang lain. Okey, baik. Sejauh ini penjelasan yang cukup memuaskan hati daripada Syekh yang telah pun berkongsi sedikit sebanyak. Kita berehat seketika.
rasa untuk berehat lah. Lama juga asyik berbual ni kan. Dan kita kembali sebentar. Ada soalan juga. Ada soalan Ada private message. Okey, Cop, kita akan tanya soalan tu sebentar saja nanti, kembali dalam Ruangan Misteri jam 12. Terima kasih atas segala persoalan yang telah pun disajikan. Ada beberapa persoalan yang mungkin benching on sensitivity kepada keagamaan dan sumpamanya. Jadi soalan tersebut tidak dapat kami udarakan. Namun begitu, anda boleh tanya di personal private Facebook bagi saudara Sheikh yang akan beliau kongsi sebentar saja nanti. Sebab tak mungkin semua soalan dapat dijawab pada malam ni. Ya, betul. Tapi ini ada beberapa persoalan yang ingin ditanya. Anda mempunyai international clientele yang mana kita lihat di sini mungkin ialah cakap pasal orang nak buat orang lain di antara 77 dan seumpamanya. Kalau kita lihat di negara Eropah contohnya, kita juga pernah membaca tentang witchcraft dan juga sorcery, dan mungkin di benua Afrika apa yang dipanggil sebagai voodoo dan seumpamanya. Ada tak persamaan bagi semua istilah-istilah ni? Ada sama dengan macam budaya di sini ataupun mereka ada macam perlaksanaan mereka sendiri? Sebab kita tengok macam witchcraft kan. Di sini biasa kita pakai telur 77. Biasanya ada potion lah, apalah, benda-benda cari pun pelik-pelik juga mereka letak untuk jadikan potion. Bagaimana ni? Okey, apa ni? Kalau nak dibandingkan daripada kawasan Nusantara sini dengan mereka di barat sana, ada banyak perbezaan dia. Mana yang saya lihat di kawasan Nusantara ni lebih brutal lah. Okay. Lebih brutal dan lebih macam raw. Dan manakala yang berada di barat tu, macam diorang akan cari witches atau warlock, shaman. So cara dia buat tu berbeza, macam especially di barat macam mereka akan gunakan potion, dia akan buat sesuatu dan mereka akan lontarkan sumpahan, curse, spell. Dan hidup seseorang itu akan jadi macam tidak karuan, dan apa-apa saja yang dia buat tu tidak akan berjaya dengan macam gitu. Tapi dia tak ada macam di kawasan kita di Nusantara sini. Macam sana tu lebih kepada macam nasib, macam kenapa nasib dia malang, kenapa gitu, kenapa gini, dan macam gangguan dari segi macam makhluk-makhluk ni tidak macam di sini. Sana ada juga, tapi tidak macam di sini orang cakap sihir di sini. Dia ada sihir yang dipanggil sihir harian. Ada sihir bulanan, ada sihir mingguan, ada sihir tahunan. Contohnya macam sihir harian ini, mana sihir yang hari-hari, mana hari-hari dia ada sihir, mana orang hantar tiap-tiap hari ada gangguan. Dan mereka tidak boleh berfungsi sebagaimana orang lain. Dan sihir mingguan pula, setiap kali hari Jumaat orang itu akan mengalami sihir, maknanya akan sakit badan, sakit itu macam-macam sakit, migraine apa semua, dan dia akan sihat pada hari Minggu. Dan ini berlaku pada tiap-tiap minggu. Dan sihir bulanan pula, bila hujung bulan dia akan sakit. Masuk awal bulan dia akan baik. Dan satu jenis sihir pula, dia akan berlaku pada setiap tahun. Tapi hujung tahun dia akan sakit, awal tahun dia akan baik. Dan orang ini akan tahu yang setiap kali masuk Disember dia akan sakit. Jadi ini adalah jenis-jenis sihir. Dan macam sihir juga ada yang mengikut pikiran bintang, dan macam arah angin. Dan ini semua ada cara masing-masing. Jadi macam yang di barat sana tu, mereka lebih menggunakan potion, spell itu. Dan kalau di Afrika pula, mereka mengamalkan voodoo. Menggunakan darah ayam hitam itu, dan disajikan dan disembah, dia baca mantra dan ditarikan, dan mereka akan kenakan. Berbeza. Kita sebut kini berkenaan dengan exorcism, yang mungkin cross reference yang boleh kita lihat adalah kisah-kisah di Pawagam lah kan. Kita tengok kadang ada juga pendengar kasih kisah, mereka ada apa yang dipanggil sebagai levitation. Mereka tengah tidur diganggu, lepas tu mereka macam terapung. Ada juga kita lihat contohnya dalam beberapa instances bila dalam kerasukan tu orang tu macam tangan dia terlipat ke belakang, kaki pun dah terlipat. Ada bila bermain kuda kepang tu tangan dia lipat dalam bentuk yang it's very unnatural. Kita tengok macam bagaimana, apakah sebenarnya yang berlaku ketika seseorang tu melakukan perkara seperti itu?
contoh levitation. Saya pernah rawat. Bila saya datang pada rumah seorang tu, dan saya tanya di mana kah sakit tu. Sekali keluarganya cakap tu kat atas. Dan saya lihat dia dekat atas. Memang dekat atas. Dia tergantung kat atas, kat corner tu. Macam kalau kita tengok cerita itu dia, The Last Exorcism. Jadi kita tengok tu dia dekat ujung tu. Macam mana dia terbaring gitu tapi dia terapung? Dia tak terbaring, dia berdiri. Dia macam berdiri macam orang cangkung, tapi dekat ujung corner tu. Jadi saya pun tengok, saya senyum lah. Dia senyum pada saya. Benda tu wow. Dan dia buat tangan apa, lambang ini. Lambang rock. Lambang yang ni selalu orang buat kat konsert tu. Lucifer. Ni Lucifer. Ini lambang Lucifer. Lucifer rock ni. Yang Lucifer. Ini ada keluar gini. Macam gini Okay, jadi dia tunjukkan saya lambang tu. Jadi saya cakap dengan dia, dia cakap bahasa slang American. Jadi saya bagi tahu dia, can you come down? Apa dia cakap? Dia cakap, can you come up? Dia tanya macam tu. Dia cakap, can you come up? Dan saya reply, saya cakap, I prefer that you come down. Dan dia turun. Dia turun sikit. Dan saya cakap dengan dia, it won't be very nice if I to talk to you in this manner. Kali dia cakap, okay, I'll come down further. Dia turun lagi. At one stage kita sama level. Dan saya tanya, why? That was very nice. Dia cakap, you like it? Dia cakap, yeah. Dia cakap, next time I will do more higher. Dia cakap dengan dia, never mind. Dia cakap, there will come a time. Okay. So saya tanya dia, kenapa buat macam itu? Dia cakap, tak ada, dia nak tunjukkan dia punya kekuatan dia, kepandaian dia. Okay. So saya cuba berbual dengan dia, dan saya discuss dengan dia. Okay. Jadi dia agree nak keluar. Okay, dia nak keluar. Saya tanya dia datang dari mana. Dia cakap dia datang daripada Bermuda. Bermuda Triangle. Okay, jadi dia cakap dia pernah involve dalam ni projek-projek untuk tenggelamkan kapal semua. Dia cerita dengan saya, dan saya tanya, kalau kat sana tu apa jadi? Orang-orang yang kat sana lah. Dia cakap orang yang masuk sana tak boleh keluar. Pasal dia dah nampak istana sana, istana iblis. Dia cakap, saya tanya apa yang kau buat dengan mereka? Dia cakap, aku makan. Jadi macam saya suka dengar aje. Okay? Saya tak ada macam nak orang cakap, kau percaya cakap-cakap diorang, tak ada. Saya nak collect information. Kalau kita tak berbual, kita tak tahu kan. Jadi lepas tu dia keluar. Okay? Dan pernah satu instance saya tengok saya rawat tu, dalam masa saya tengah baca tu, dia meletup-letupkan dia punya tulang tu, joint je, macam tercabut. Jadi saya waktu tu kira orang cakap ada berpengalaman 5 tahun dah. Jadi saya punya jantung macam dah tak ada jantung lah. Macam jantung ni dah tak tahu mana pergi lah. Okay, nak kata takut dah tak takut, nak kata tak tahu macam ada jantung ke tak jantung. Tengok dia bikin keletak-keletuk kan dia punya tulang tu. Saya tengok dah tak macam orang. Okay. Jadi dia ketawa, dia cakap dia cakap aku cantik tak? Habis saya cakap cantik macam syaitan. Dia ketawa. Jadi kita pun kena ketawa lah. Sama-sama ketawa, kita nak cover line lah. Jadi tak mau tunjukkan yang kita pun takut lah. Tak tuar lah. Okay, jadi lepas tu saya cakap, dah tak apa, kau kasih betul balik. Nanti ni semua memang cantik, aku tak lain kali. Okay, lepas tu dia kasih kotak tu. Saya baik okay. Lepas tu saya berbincang. Dia cakap, aku disuruh, aku diperintah, aku ada tuan aku yang suruh aku datang ganggu dia, buat gini macam ni, sakitkan dia atas sebab gini. Okay, dia tak puas hati. Okay, dia cakap dengan dia gini, saya pujuk dia. Dan dia finally dia nak keluar. Dia cakap okay, dia keluar. Lepas tu bila dia keluar, orang tu pingsan Lepas tu dia recover balik dalam masa 10 minit. Saya pun panik jugalah. Saya takut macam dia ada internal bleeding kat dalam tu kan, ada apa-apa cedera dalam. Jadi bila sadar tu, saya cadangkan lah, bawa pergi hospital, pergi check lah, takut ada apa-apa yang tak bisa kan, X-ray kan. So the family bawa tu. Jadi lepas tu dia give me a call. Dia cakap Alhamdulillah tak ada apa-apa lah, tak ada ini.
So waktu tu memang saya tak rekod lah. Kalau saya rekod, saya tunjuk memang baik lah. Reality still true is happening lah. Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada Sheikh dari komuniti Ruqyah Syariah Singapura yang berada di Konti Ria 897 FM dalam ruangan pada malam ini. Dan pastinya bagaimana caranya untuk kita mendapatkan lebih banyak perincian berkenaan dengan hal-hal yang dialami oleh para pendengar, sebab para pendengar pun ada banyak soalan juga. Adakah anda akan membuka forum dalam masa akan datang ke, ataupun lebih selesa anda berbicara dan memberikan respons menerusi Facebook ke, bagaimana ni? Okey, bagi mereka yang ingin bertanya pada saya, cuma boleh lungsuri Facebook saya. Okey, anda type nama saya Sheikh Zahurin, SHEIKH. Okey, jarak Zahurin, ZAHURIN. Okey, dan anda boleh add saya. Ini Sheikh Zahurin Al-Jawiyah. Saya. Okey, baik. Dan boleh add saya dan saya ada website juga. Boleh type www.communityruqyahsyariahsingapura.com. Okey, boleh lungsuri di sana, ada banyak informasi di sana. Dan juga saya ada video-video bagi yang ingin menonton saya merawat. Okey, anda boleh type Zahurin space Sherry, SHERRY. Baik. Di YouTube sekali lagi bagi channel di YouTube. Okey, channel YouTube tu type Zahurin space Sherry, SHERRY. Ya, Zahurin Jarak Sherry ya. Untuk melihat video-video yang telah pun dimuanaikan oleh Sheikh. Terima kasih diucapkan kepada anda. Apakah ucapan anda kepada para pendengar yang masih lagi bersama dengan kami pada pagi ini? Silakan. Okey, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar MJ12 dan teruskan mendengar MJ12 dan beri sokongan, kerana kita ada ibarat macam buffet spread ada macam berbeza-beza pandangan, berbeza-beza pengalaman, pendapat dan semua ini adalah sesuatu yang mewarnai kehidupan kita, dan kita dengar dan kita gunakan dan pilihlah mana yang bermanfaat untuk kita. Dan kita boleh dapat banyak informasi. Dan saya sendiri selalu mendengar MJ12 untuk saya untuk update daripada apa-apa pengalaman-pengalaman yang dikongsikan, dan pada saya terima semua dan saya bersifat terbuka. So saya harapkan sokonglah MJ12 kerana banyak yang kita dapat pelajari di sini. Baik, terima kasih Sheikh kerana sudi berkongsi sama sedikit sebanyak. Jangan lupa untuk add beliau di Facebook dan juga subscribe beliau di YouTube untuk mengikuti segala video yang telah pun dimuat naikkan, dan untuk segala pertanyaan langsung saja di laman Facebook. Dengan itu kami ucapkan selamat tinggal.